Subhanallah bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila muslim hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 5. 16 daripada bawah ke atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan keenam daripada rukun iman ataupun yang disebut oleh musannif kita, keenam daripada iman secara tafsili. Seperti mana sebelum pada ni dia dah sebut bahawasanya iman itu ada cara tafsili, ada cara ijmali. Secara ijmalinya kita amantu billah wa ma qala Allah, amantu bir rasul wa ma qala rasul. Adapun iman secara tafsili ini seperti mana yang ada pada rukun iman, iaitu kita percaya kepada Allah dan pada malaikat dan kitabnya dan rasulnya dan hari kiamat. Hari kiamat iaitu serta benda-benda yang berkaitan dengan kiamat lah, dengan syurga nerakanya. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Serta artinya kita percaya dan percaya aku akan untung baik dan untung jahat itu daripada Allah Ta'ala. Ini masalah sedikit di masyarakat kita, mungkin kerana pengajian di dalam ilmu tauhid itu tak banyak, sedikit mungkin. Kerana apa kita kata begitu, bila kita membahaskan berkenaan dengan ketentuan yang baik dan buruk ni, ramai daripada kita ni macam tak berapa jelas lagi. Masalah dia kata dan percaya aku akan untung baik. Apa dia untung baik? Kita tanda di situ, iaitu iman dan taat. Iaitu kita dapat beriman pada Allah, kita dapat melakukan taat pada Allah. Itu dikatakan untung yang baik. Dan untung yang jahat, ketentuan yang buruk, iaitu kufur dan maksiat, itu daripada Allah Ta'ala. Baik buruk itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Tidak ada yang terlepas daripada Allah.
Seperti mana di dalam ayat Quran Allah Ta'ala menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu dan tiap-tiap apa yang kamu kerjakan, semuanya daripada Allah, tidak ada yang terlepas. Di sinilah perbezaan kita dengan puak Mu'tazilah. Ataupun sekarang ada setengah orang kata kita belajar ilmu tauhid ni duk belajar duk balas dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tak ada dah sekarang. Ada orang kata begitu. Jadi dia kata duk mengaji ilmu tauhid ni duk balas dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak ada dah sekarang. Buat kerja apa? Ada setengah perkataan tu. Perkataan tu tak betul. Kenapa? Kerana memanglah kita kata tak ada lah duk mengaku saya ni Mu'tazilah. Tetapi apa yang kefahaman daripada Mu'tazilah yang mana mereka mendahului ke logical daripada nas syarak ini, itu banyak sekali bertebaran sekarang. Bukan bagi orang-orang kampung duk menoreh getah, tetapi cendekiawan, orang-orang bijak pandai, orang ada siji, orang bergaji besar, berjawatan besar, yang mana berfikiran dengan fikiran Mu'tazilah wal iyazubillah. Lagu mana di antara pemikiran Mu'tazilah yang mana bercanggah dengan kita ahli sunnah di sini pada masalah ni? Banyak lagi masalah lainnya, iaitu pegangan Mu'tazilah benda baik itu dia iktikadkan daripada Allah, benda buruk itu daripada kita. Jadi kita ahli sunnah macam mana? Kita ahli sunnah, kita beradab dengan Allah itu wajib. Bagaimana kita beradab dengan Allah? Iaitu kita menisbahkan ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa yang baik itu kita nisbahkan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan benda yang buruk itu kita nisbahkan daripada kita. Itu pada masalah kita beradab, cara bercakap dengan menisbahkan sesuatu benda itu, tak boleh kita nak nisbahkan buruk tu daripada Allah. Itu cara beradab. Tetapi pada masalah akidah lain, cara bercakap lain. Cara dalam akidah ialah kullum min indillah. Katakanlah kesemuanya itu daripada Allah. Kenapa? Kerana di sini Mu'tazilah dia nak bagi selamat, kerana tak nak menisbahkan buruk tu pada Allah, sehingga dia beriktikad pun begitu. Buruk ni kita lah buat maksiat, kita lah zina, kita lah minum arak wal iyadzubillah. Baik, kita lah mencuri wal iyadzubillah. Baik, sekarang kita kata kalau kita mengiktikad menisbah, ya kita sepakat, baik tu daripada Allah, buruk tu daripada kita. Tetapi pada bahagian iktikad, bila kita beriktikad, berpegang ada kuasa yang lain yang sama berkuasa seperti mana kuasa Allah. Macam mana? Iaitu dapat memberi kesan, mentaksirkan daripada atas naik ke bawah, daripada diam kepada gerak. Itu maksudnya memberi kesan. Jadi orang yang nak curi, orang yang nak buat maksiat, bolehkah dia menggerakkan kaki dia selain daripada Allah Ta'ala yang menggerakkannya? Jawabnya tak ada. Hanyalah Allah Ta'ala saja. Kita tak ada kuasa. Tetapi bila kita kata kita beriktikad bahawasanya buruk-buruk yang berlaku tu Kitalah buat benda-benda jahat, bukan Allah Ta'ala. Tidak ada sakut paut dengan Allah. Kalau gitu bahaya akidah kita. Kenapa? Kerana kita berpegang ada benda lain yang berkuasa pada memberi kesan. Sedangkan ini sangat-sangat besar, kerana kita belajar pada sifat kudrah Allah, sifat wahdaniyah Allah, bahawasanya tidak ada satu pun yang menyeruti Allah pada memberi kesan tiap-tiap benda yang berlaku. Bila kita bincang benda ni, setengah-setengah mereka yang belajar agama, mungkin baru di dalam pelajaran agama, akan bertanyalah. Jadi maksudnya kehairanan. Sedangkan itu asas kita di dalam akidah kita yang sebenar, kita beriktikad gitu. Tetapi kenapa masih lagi masyarakat kita tak jelas benda ini? Ini mungkin kerana ketekunan di dalam ilmu tauhid, pengajaran terhadap ilmu tauhid tu masih kurang. Baik, yakni ambil
hendaklah kita sungguhkan di dalam hati, yakni meyakini. Sungguh yakni kita yakinikan di dalam hati bahawa kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat tu apa? Ketentuan buruk. Dan iman dan taat. Iman dan taat tu apa? Ketentuan yang baik. Alhamdulillah kita sekarang diberikan taat. Alhamdulillah kita sekarang diberikan nikmat iman. Ni ada pula yang petikai. Kenapa Allah Ta'ala ni tak jadikan semua orang beriman? Allah Ta'ala nyata dah dalam ayat Quran jelas. Kalau Allah Ta'ala kehendaki semuanya beriman, boleh. Tetapi Allah Ta'ala tak kehendak. Maka kalau kita tanya, kenapa Allah Ta'ala tak kehendak semua orang beriman? Kenapa Allah Ta'ala tak kehendak semua orang beramal taat pada Allah? Ni tak boleh. Setakat tu saja kita. La yus'adu amma yaf'alu. Tak boleh kita nak tanyakan tentang apa yang Tuhan buat. Kenapa orang ni jadi hidung dia begini? Kenapa orang ni kulit dia hitam? Kenapa orang ni dia begini, dia kecil dia? Tak boleh, tak boleh. La yus'alu amma yaf'alu ni kaedah dia dah. Jadi kalau pemikiran Mu'tazilah sekarang dia kata, oh ni nak orang panggil nak menyempitkan pemikiran, nak menghadkan pemikiran. Sepatut kita kena berfikir. Patut kita kena bersoal benda ni. Ni orang panggil berluasa sangat pemikiran, dia tidak ada hak. Sedangkan dalam agama dia ada hak. Kita nak tanya boleh, tapi ada hak. Kita nak berfikir boleh, tapi ada hak. Bila kita melampaui sehingga kita mempersoalkan tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala buat, sehingga menyatakan kalau gitu Allah Ta'ala zalim. Wal-iyazubillah. Apa? Allah Ta'ala buat orang ni kafir. Apa Allah Ta'ala masukkan orang dalam neraka? Benda ni lah berbahaya sekarang yang berlaku pada masyarakat kita. Pada masyarakat yang bukan nak jadi orang bawahan, tetapi pada masyarakat kita yang lagi akan datang nak jadi orang atasan, orang yang akan memimpin masyarakat yang lain. Maka tidakkah kecelaruan yang sangat teruk. Sebab itulah pada masalah akidah ni kita kena tilik sangat-sangat. Orang yang nak menjadi pemimpin kita, orang yang nak menjadi ketua kita, kita kena tilik. Kalau akidahnya rosak, macam mana mereka nak bawa kita kepada Allah Ta'ala? Bagaimana mereka nak bawa kita sampai pada syurga? Sedangkan jalanan yang mereka lalui itu pun jalan yang salah dah. Jadi kita minta mohon pada Allah supaya mereka yang memimpin kita ni benar. Mereka menjadi ketua-ketua kita ni benar. Dan kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, daripada kita ni dipimpin, diketuai oleh mereka-mereka yang mana pada dasarnya akidah mereka pun telah menyeleweng. Ni penting bahagian akidah ni. Dan iman dan taat itu adalah sekalian itu sudah ditakdirkan oleh Allah pada azali. Ini benda qada dan qadar Allah, ketentuan dan perbuatan daripada Allah Ta'ala. Qada iaitu ta'alluq tanjizil qadim bagi iradat. Maksudnya lulus sedia kala lagi apa yang dikehendaki oleh iradat. Qadar ni pula ialah benda yang Allah Ta'ala lakukan sekarang, yang kita katakan kalau kita belajar dalam ilmu tauhid dia panggil ta'alluq tanjizil hadis bagi kudrat. Ada setengah guru dia mengumpamakan kalau kita nak mudah memahami qada dan qadar ni, umpamanya kita nak gaji ke satu batang kayu, maka kita akan letakkan sesiku L, kita akan garis ke kawasan mana kita nak gaji ke supaya lurus. Maka yang kita garis ke itulah dipanggilkan qada. Bila kita gergaji, tentu kita gergaji pada garisan yang kita garis ke itu. Itulah dipanggilkan dengan qadar. Qadar, benda yang setakat apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, benda itulah yang berlaku. Seperti mana sekarang kita selamat daripada penyakit, orang lain sakit, kita selamat daripada mati lagi, orang lain ada dah meninggal umpamanya. Jadi maksudnya orang panggil mereka yang telah sampai qadar, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka meninggal. Kerana benda itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Adapun kita menerima
qadar sekarang ni beginilah keadaan kita. Waktu ni kita mentelaah kita. Waktu ni kita berada dalam majlis ilmu. Qadar ni lah. Benda ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kuasa siapa-siapa. Tak ada orang berkuasa. Tak ada. Baik cikgu kau, baik ibu bapa kau, tak ada siapa dia pun mampu memberi kesan pada benda ni. Sebab itulah bila meninggalnya Abu Talib, pak saudara Nabi SAW menangis, sedih Nabi SAW. Kenapa? Kerana tak dapat nak memberikan berlafaznya Abu Talib dengan kalimah syahadah ketika mana dia meninggal. Maka Allah Ta'ala menterang kepada Nabi SAW, menyatakan bahawasanya yang memberi taufik itu hanyalah Allah. Kamu tak dapat memberikan orang panggil taufik bagi orang yang kamu kasih, tetapi yang memberi taufik itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka bila turunnya ayat begitu, maka hati Nabi SAW jadi tenteram. Kenapa? Kerana Nabi faham tugas Nabi SAW bukannya memberi hidayah, memberi taufik, tetapi Nabi SAW menerangkan, menyatakan adapun nak menerima atau tidak itu kuasa Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tentukan seseorang itu menerima, maka dia akan menerima bila sampai waktunya yang telah ditentukan oleh iradat Allah. Benda ni kita kena faham. Sebelum kita nak berada di hadapan masyarakat, benda ni sangat asas. Kalau benda ni pun kita tak dapat lagi nak memahami, bagaimana kita nak berada di hadapan masyarakat, kita nak menyatakan agama pada masyarakat, sedangkan agama di kita tu kita tak tahu apa lagi. Kalau benda-benda rumit tak mengapa, ni benda asas dan benda ni nak membawa kepada kufur dan mukminnya seseorang. Bukan benda main-main. Maka mana-mana yang sudah ditakdirkan Allah pada azali itu, maka adalah ia benda tadi pada sekarang ini. Maksudnya sekarang ini berlaku di atas ketentuan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Sebab itulah di sini bila kita belajar sampai pada tahap ni, kita tak sempat nak fikir tentang orang. Bukan tak fikir tentang orang, tak sempat nak fikir. Kenapa? Kita dok bersibuk, dok berbimbang dengan keadaan diri kita. Bagaimanalah aku nanti? Adakah aku ni pada akhirnya aku ni diberikan lagi iman Islam, ataupun aku ni dicabutkan iman Islam? Waliyazubillah. Maka kerana itulah kita ni kena bersibuk diri kita, kena muhasabah diri kita. Dan di antara sifat manusia yang mana benarnya diri dia ni, bila dia lihatkan kelemahan bagi orang lain, dia lihatkan kelemahan orang lain itu bukan kelemahan bagi orang lain. Kerosakan itu bukan daripada orang lain, tetapi daripada dia. Apalah yang tak kena bagi dia sehingga dia tidak dapat memberikan kebaikan bagi orang lain. Begitu. Itu orang yang jiwa dia bersih, suci. Ni kita mengata dah ke orang. Sifat-sifat ni lah yang banyak kita nak kena bimbing masyarakat. Bukan masyarakat saja, diri kita sendiri pun. Kerana diri kita, saya sendiri baik, terbawa-bawa nak mengata ke orang, nak lihat keburukan orang tu, benda tu bila hati kita tak suci. Kerana tu diceritakan oleh guru kami, ada di zaman Bani Israel tu ada dua orang, yang mana seorang ni dia ni jahat, seorang ni baik sangat-sangat. Maka bertemu dua orang ini di bawah satu pokok. Maka yang jahat sangat-sangat ni bila bertemu orang yang soleh, orang yang baik, maka dia pun suka. Walaupun aku jahat, tetapi Allah Ta'ala beri izin lagi aku dapat bertemu dengan orang-orang baik. Tu orang yang mana dia tu jahat, yang mana dia tu jahat, orang fasik lah. Sebaliknya orang soleh ni, yang amal ibadatnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, sebaliknya dia beranggapan Allah orang fasik, pakai kafir. Ni. Rambut Masya Allah, seluar Masya Allah. Jadi pada diri dia tu tidaklah nak kata ya Allah, ampunkanlah saudara aku ni ya Allah. Tak. Dia merasakan dia tu lebih daripada orang ni. Maka Allah Ta'ala menyatakan pada seorang Nabi di zaman tersebut, kamu beritahukanlah bahawasanya setelah daripada berpisah antara dua orang tadi, orang yang fasik itu, katakanlah baginya Allah Ta'ala telah menggugurkan segala dosanya kerana dia saat itu berasa baik terhadap orang yang soleh. Dia rasa suka dan sebagainya.
Dan khabarkan juga kepada orang soleh itu, yang nampak warak tu, yang nampak alim tu, khabarkanlah juga kepada dia, sesungguhnya setelah daripada berpisah dia dengan orang yang dia sangka dengan buruknya, maka khabarkanlah kepada dia, sesungguhnya segala amal soleh yang telah dia lakukan sebelum pada ni, Allah Ta'ala telah gugurkan, tak jadi apa. Benda ni lah yang kita bimbangkan. Tak perlu kita nak bimbang pada orang. Sebaiknya kita mendoakan kebaikan bagi orang. Yang perlu kita bimbangkan sangat-sangat ialah terhadap diri kita ni. Keadaan diri kita lah yang kita sangat-sangat bimbangkan. Akhir kesudahan kita ni. Sebab tu bila kita tengok orang-orang tua kita meninggal, pergi mendahului kita, kita rasa beruntungnya mereka. Kenapa? Kerana banyak tak banyak ilmu mereka, amal mereka hebat tak hebat, itu suku kira. Yang pentingnya mereka telah pergi di dalam keadaan mereka tu dalam keadaan melakukan amal soleh bagi Allah, maksudnya tak melakukan kemungkaran, dan mereka dalam keadaan iman. Itu yang besar. Adapun kita meninggal lepas pada ni, kita tak tahu. Bukan kata meninggal dalam keadaan kita ni melakukan maksiat, ataupun meninggal dalam keadaan tak melakukan amal soleh. Tetapi yang paling kita bimbang bila Allah Ta'ala telah lucukkan kalimah syahadat itu pada diri kita. Wal-iyazubillah. Orang-orang soleh, orang-orang ahlillah, mereka duk menangis benda ni lah. Bukan menangis dengan dosa-dosa yang lepas mereka kerjakan kerana mereka ni, tak, kerana mereka ni memang dah kita kata dengan amalnya Masya Allah. Tapi mereka duk menangis tu berbimbang dengan benda yang akan datang. Adakah Allah Ta'ala nak kekalkan lagi benda ni pada dia, ataupun Allah Ta'ala akan lucukkan? Waliyadzubillah. Ini yang kita perlu imani. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bermula kesempurnaan itu iman. 3 syarat. Bermula kesempurnaan itu, yakni kesempurnaan bagi iman, 3 perkara. 3 perkara. Pertama, nak bagi sempurna iman kita, diikrarkan dengan lidah. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqraru bil lisan. Dan kedua, mentasdikkan dengan hati. Apa mentasdik? Itu kita kena membenarkan dalam hati kita. Apa yang kita ikrarkan itu kita benar dalam hati. Benar dengan apa yang aku tuturkan, kata tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu utusan Allah. Kita benar ke dalam hati kita. Dan ketiga, diperbuat dengan segala anggota serta mengikut ijma' sahabat. Yang 4, maksudnya wal amalu bil jawarih. Wal amalu bil jawarih, kita melakukan dengan anggota tubuh badan kita ni pada mentaatkan Allah serta mengikutkan ijma' sahabat yang 4. Ijma' sahabat yang 4 yakni mazhab yang 4 yang muktabar. Walal musannif rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kata kita ni ada dah iman membenarkan dalam hati kita, itu telah mencukupi bagi syarat iman. Kira iman adalah bila ada dalam hati. Sebab iman ni membenarkan di dalam hati kita. Tetapi bagi nak menyempurnakan iman yang ada dalam hati kita, kita menyebutkan, melafazkan dengan lidah kita, dan kita mengamalkan dengan anggota jawarih kita, tubuh badan kita. Jadi pada masalah nak mengikrarkan dengan lidah ini, maka itu ada huraian ulama. Ulama menyatakan kalau kita ni daripada keturunan orang yang mukmin, orang yang beragama Islam, maka tidak perlu dah lagi kita nak mengucap kalimah syahadah. Yang perlu mengucap kalimah syahadah ialah mereka daripada keturunan yang kafir nak memeluk agama Islam, maka pada waktu tu dia perlu mengucap kalimah syahadah. Kalau kedua ibu bapanya memeluk agama Islam sebelum daripada dia balik, maka dia pun tak perlu dah ucap kalimah syahadah. Kenapa? Kerana dia kira Islam dia tu dengan mengikut bagi kedua ibu bapanya. Dan tetapi ada juga berpendapat walaupun kita ni telah beriman daripada keturunan kita lagi,
Tetapi ada setengah berpendapat wajib juga untuk kita mengucapkan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun sekali di dalam hidup kita wajib ucap walaupun sekali. Bermula syarat iman itu 10 perkara. Ni jarang nak ada di dalam kitab-kitab yang lain dia nak bahaskan secara terperinci begini. Dalam kitab ni alhamdulillah. Jadi sebab tu kita kata belajar kitab ni kita pelbagaikan. Maksudnya kita banyak ke belajar kitab. Belajar kitab Jawi saja kita belajar semua. Kitab Arab pun kita belajar semua. Dia lain orang yang belajar pada sesetengah kitab saja, kitab yang lain tak belajar, maka ada beberapa benda yang tak disentuh dalam kitab tu disentuh pada kitab lain. Tetapi bila kita mempelajari banyak jenis kitab, maka banyaklah benda yang kita akan perolehi. Seperti mana masalah syarat iman ni, dalam kitab lain jarang nak sebut. Tapi dalam kitab Bidayatul Mubtadi kita ni disebutkan apakah syarat iman. Bermula syarat iman itu 10 perkara. Ini syarat iman. Mana syarat dia? Pertama, kasih akan Allah. Maksudnya kalau kita tak kasih pada Allah, maka iman kita tu tak sah lah. Nak sah macam mana kalau kita tak benci pada Allah? Tak boleh. Kita kena percaya serta kita kena kasih pada Allah. Itulah baru syarat bagi iman. Dalam keadaan kita benci pada Allah, Allah ni kita kata pula Allah ni zalim lah, dan sebagainya, waliyadzubillah. Dengan kenapa begini. Sebab tu satu ketika Nabi Musa AS dia masuk katanya nak mengkuatkan, seperti mana Nabi Ibrahim disebut dalam surah Al-Baqarah tu, berkaitan dengan nak mengkuatkan iman. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan mereka yang telah meninggal. Itu kisah Nabi Ibrahim AS. Ni kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS satu ketika, kerana Nabi Musa ni kalimullah, maka dia pun bertutur dengan Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah Ta'ala berkaitan dengan bagaimanakah seseorang ni Allah Ta'ala meletakkan iman bagi dia, maka Allah Ta'ala balaskan dengan syurga. Sebaliknya seorang ini yang kufur, Allah Ta'ala balaskan dia dengan neraka. Sedangkan iman, Islam, ta'at, maksiat itu semuanya ialah kurniaan, pemberian, semuanya daripada Allah Ta'ala. Maka pada waktu tu Allah Ta'ala pun memerintahkan tanam satu tanaman. Maka bila ditanam satu tanaman, hasil daripada tanaman tersebut Nabi Musa ambil, dan yang lebih daripada tanaman tersebut yang tak digunakan dah lagi dibakarkan. Maka Allah Ta'ala tanya, bagaimana dengan kelakuan kamu? Tanaman yang kamu tanam itu, kehasilan itu, buahnya, gandumnya, kamu ambil, kamu buat makan. Adapun hapah dia, daun-daun yang lain kamu bakarkan. Kenapa? Kerana itu makanan, kerana itu tidak untuk dimakan. Dijawab oleh Nabi Musa AS. Jadi daripada di sini boleh difahami. Maksudnya kita tahu, bila kita menanam padi ke, kita tanam pokok ke apa saja, kita tahu manakah benda untuk kita makan, manakah benda untuk nak dibuat jadi bahan bakaran dan sebagainya. Sama seperti mana kita membina rumah. Kita membina rumah, ada daripada paper. Kalau sekarang tak dibuat daripada paper, semuanya siming. Kalau dulu kita kata tengok paper, dinding paper, lantai paper, semuanya paper. Jadi pada waktu tu kita ambil paper yang tebal-tebal tu, kita buat lantai, buat tangga, dijijak. Kenapa paper tersebut kita buat jijak? Kenapa ada kayu yang kita buat perabot? Kenapa ada kayu yang kita buat dinding dan sebagainya? Kenapa kita buat meja? Kenapa tak semua dijijak dan sebagainya? Maka kita jawab, kata kita mengetahui mana yang sepatut untuk dibuat lantai, paper jenis macam mana, paper jenis macam mana yang dibuat dinding, kayu jenis macam mana dibuat perabot ni, dibuat perabot tu dan sebagainya. Maka itulah kita kena faham. Kalau ada manusia ni duk bertanya, Tuhan buat begini, Tuhan buat begini, kenapa?
Maka orang begini kalau kita bagi ayat Quran pun nak terima tu agak susah. Maka pada waktu tu kita gunakan dengan hujah yang dapat mematikan hujah dia. Macam mana? Dengan benda-benda yang dia perlakukan pada kehidupan sehariannya. Kenapa kopiah kita tak ada kepala? Kenapa selipar kita jijak dengan kaki kita? Tu semua kerana kebijaksanaan kita. Kita tahu kopiah orang tak buat jijak, tak buat pijak untuk dijijak, dijirik tak, kerana ia pakaian, ia syiar bagi agama kita. Baik, yang pertama kasih akan Allah, dan kedua kasih akan segala malaikat. Tak boleh rasa nak benci. Manalah mereka yang menurunkan hujan ni, kenapalah tak turunkan hujan kemarau ni? Ramai mana dah matinya, binatang banyak mana dah mampunya, apalah ni? Jangan. Kerana mereka semua, kita seperti mana kita pelajari, mereka hanya menerima arahan daripada Allah. Malaikat, api, hujan, semua daripada semua makhluk ni, kecuali jenis manusia, jin, setan ni, ni saja jenis kerakingnya, tak dengar, tak dengar cakap. Ada pun makhluk lain tengok api Nabi Ibrahim AS, yang mana diletakkan Nabi Ibrahim api Namrud. Allah Ta'ala perintah ke api dia sejuk. Tapi api panas, tetapi kerana arahan daripada Allah, maka api yang mana tabiat dia tu memang tak pernah sejuk, jadi sejuk. Bahkan para ahli ulama mentafsirkan, kalau Allah Ta'ala tak sebut wasalaman ala Ibrahim, qul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kalau tak dinyatakan dan selamat di atas Ibrahim, nescaya Nabi Ibrahim AS itu mati di dalam keadaan kesejukan. Begitu sekali patuhnya makhluk-makhluk ni pada Allah. Apatah lagi kalau malaikat. Allah Ta'ala nyata khusus berkaitan dengan sifat malaikat ni, tak buat maksiat, tak pernah ingkar akan arahan Allah. Dan ketiganya kasih akan kitab. Kasih akan kitab, maksud katanya kita kasih akan kitab, Al-Quran, Injil, Zabur. Dengan kita macam mana kita kasihnya? Dengan cara kita imani isi-isi kandungannya. Seperti mana kita kasih kepada Allah, kita imanikan Allah Ta'ala, kita ikutkan perintahnya. Dan keempat, kasih akan segala rasul, tidak benci. Kita imani, kita turut, kita taat, kita percaya dengan khabar-khabaran yang mereka datangkan kepada kita. Dan kelima, kasih akan wali Allah. Wali Allah yakni kekasih Allah. Sebab itu disebut pada satu hadis, bahawasanya mereka yang memerangi kekasihku, maka aku mengisytiharkan perang bagi mereka yang melawani kekasih aku. Wali-wali Allah. Sebab tu masalah awliyaillah, kekasih Allah ni jangan cepat kita nak kata seseorang. Satu ketika kami ziarah ke Aswan, tempat asal Syekh Saleh Ja'fari, perkampungan dia. Ada seorang syekh di sana, di antara murid bagi Syekh Saleh Ja'fari. Maka guru kami, Syekh Ashraf, Syekh Ashraf ni dialah bawa kami pergi ke sana, ke Aswan. Maka kami bertanya Syekh, macam mana pendapat Syekh Ashraf terhadap anak murid Syekh Saleh di sana? Adakah dia tu Syekh Abu Bakar, rasanya silap nama dia, rahimahullah ta'ala. Bagaimana pendapat Syekh terhadap Syekh Abu Bakar ni? Adakah dia daripada min awliyaillah? Maka tengok, di dalam perjalanan kami saat ni tu, duduk di Aswan tadi, tengok apa yang guru kami kata. Dia kata kami daripada golongan orang sufi. Kami daripada orang sufi. Ni ada setengah orang tak boleh dengan sufi-sufi ni. Dia benci orang sufi. Ada juga jenis perangai gitu. Baik, kami daripada orang sufi ni, kami beranggapan macam mana? Semua orang ni daripada kekasih Allah, illa kecuali kami yang tidak kekasih Allah. Kami orang banyak maksiat. Ni orang ahli sufi. Jalanan mereka tu kena jalanan begitulah. Kena beranggapan sangkaan yang lebih kepada makhluk, kena beranggapan buruk terhadap diri kita. Dan memang keadaan kita ni buruk, banyak kesalahan, banyak kecuaian kita pada Allah Azza wa Jalla. Kena ikut jalanan sufi ni. Kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu aica'. Ada setengah orang mengajar, dia kata ilmu tasawuf ni ilmu aica'.
Apa tu perkataan begitu tak sepatutnya terbit daripada orang yang nak mengajarkan manusia pada agama. Sebab tu zaman kita ni kita kena pilih-pilih guru. Bukan hanya seorang yang dapat menghafal Quran dan hadis. Kerana orang kafir pun mampu. Kalau dengan izin Allah Ta'ala. Bukan sekadar orang yang petah berkata-kata. Kalau nak petah berkata-kata, orang gila pun boleh. Tetapi yang kita nak ambil ilmu tadi tu, mestilah seseorang itu daripada orang yang benar-benar keahlian, yang telah diperakui oleh gurunya, telah diizin oleh gurunya, bagi nak menerangkan agama, kerana guru dia tu telah menilai dia ni ada keahlian ke bagaimana. Sebab tu setengah-setengah guru dia nasihat pula kepada murid dia, kamu mengajar ilmu fiqh tasawuf sudahlah, ilmu tauhid tak perlu. Ada setengah berpesan begitu. Kenapa? Kerana dia melihat kemahiran anak murid ni kurang, ataupun kebimbangan dia terhadap ilmu tauhid tu yang sangat tinggi dan sebagainya. Jadi maksud katanya guru saat ni dapat nilai dah. Dapat nilai dengan anak murid hidup belajar dengan dia tadi. Tu kita kena amati betul lah. Dan keenam, baik, kasih akan wali Allah. Dan keenam, benci akan seteru Allah. Tak boleh kita nak redha dengan seteru Allah. Puak-puak Israel Zionis tu tak boleh kita nak redha. Ni Israel tu memanglah nama bagi Nabi Yaqub ni. Tetapi yang kita gunakan makna Israel sekarang itu dengan maknanya bangsa Israel itu. Yang kita laknatnya Israel hak bangsa dia tu jenis orang panggil yang membunuh orang. Tu yang kita laknatnya. Adapun Nabi tidak, adapun mereka yang tidak membunuh, yang tidak buat zalim pada manusia, kita tak laknat. Kita mendoakan kebaikan. Baik, kita kena benci orang yang membenci agama Allah, orang yang membenci kekasih Allah. Dan ketujuh, takut akan azab Allah. Kena takut pada azab Allah. Ni baru syarat iman. Kalau tak takut pada azab Allah macam mana? Jadi maksudnya mempersendakan pula dengan azab Allah. Dan kedelapan, harap akan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu orang yang putus asa tu apa? Putus asa maksudnya putus daripada Tuhan yang esa. Dia putus tali dia daripada Tuhan yang esa. Inilah bahaya. Aku ni musim lockdown ni tak ada rezeki dah aku. Mampu begini dah aku. Perkataan tu wal iyazbillah. Tuhan tak cara molek dah ke hamba dia. Perkataan tu wal iyazbillah. Jangan pernah kita putus daripada rahmat Allah. Kerana rahmat Allah tu sangat luas. Pemberian Allah tu sangat luas. Ada hikmah lah di sebalik benda yang berlaku sekarang. Ada hikmah. Di antara hikmah yang dekatnya, supaya kita saat itu bermuhasabah dengan apa yang telah kita lakukan di atas muka dunia. Dan kesembilan, membesarkan akan segala imaratullah, iaitu syariat, syariat dan suruhan Allah Ta'ala tu. Kita membesarkan imarah Allah Ta'ala. Dan ke-10, diperjauhi akan segala tegah Allah Ta'ala. Itu syarat bagi iman, syarat bagi kesempurnaan bagi iman kita. Bermula yang membinasakan iman itu 10 perkara juga. Mana? Yang pertama, menduakan Allah Ta'ala. Menduakan Allah Ta'ala ni seperti mana tadi lah. Dia tak semestinya kita menyembah Tuhan lain pada Allah baru dikata mendua. Mendua juga bila kita imani ada benda yang selain daripada Allah, yang berkuasa, yang dapat memberi kesan selain pada Allah. Wasaklah tu. Dan kedua, mengekalkan perbuatan yang jahat serta diharuskannya pada perbuat dia yang jahat. Dia buat benda jahat serta dia kata harus perbuatan ni.
Sebab tu disebut dalam kitab Durratun Nasihin, satu benda yang sangat cermatlah perlu kita ambil pada masalah kita nak mengupak, nak mengata kok orang. Mengupak, mengata kok orang, mencerca manusia itu kita telah nyata daripada darurah, maksudnya secara latas, secara semua orang Islam tu tahu berlaku benda tu diharam dan ditegahkan oleh agama. Tiba-tiba kita menghalalkan. Kita kata tak apa, ni bagi hak kita nyata, ni benda sebenar. Tengok, tak apa-apanya benda sebenar atau tak sebenar bila kita mengata pada orang haram, kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Bukan nak mengata tetapi nak menyata. Seperti seseorang itu bersifat dengan dusta umpamanya, maka kita nak memperingati ke orang lain, kamu kena beringat dia tu menipu sama. Tak apa. Ada bukan nak mengata tetapi nak menyata. Nak menyata tak mengapa. Ataupun nak menanya hukum pada qadi, boleh kita sebut orang ni. Tetapi kalau nak mengata, nak mencerca, tu agama tak benarkan. Sepatutnya kita mendoakan dengan kebaikan dan sebagainya. Apatah lagi kalau orang itu daripada orang-orang yang baik, kita mengata belakang, kemudian kita membenarkan apa yang kita buat saat ni, sedangkan kita tahu benda tu benda yang haram, dan benda tu pula diketahui oleh semua orang, tak perlu belajar banyak, semua orang tahu benda tu haram. Ni bahaya. Termasuk pada benda yang mana daripada membinasakan iman. Tu ada disebut dalam kitab. Mengekalkan perbuatan yang jahat, ataupun dia buat benda jahat serta dia haruskannya pada perbuat dia. Dia kata benda tu harus. Dia kata tak apa, ni bukannya benda tak sebenar, ni benda sebenar, ni fakta. Kalau tidak benda sebenar, itu namanya fitnah. Kerana benda tu sebenar lah, maka dikatakan benda yang mengupak, mengata orang dan sebagainya. Ketiga, benda yang membinasakan iman juga, membinasakan sama makhluk dengan zalimnya. Membinasakan sama makhluk dengan zalimnya. Kita buat jahat kepada seseorang. Dan keempat, berkelahi sama Islam serta diharuskan berdendam dengan dia. Serta diharuskan berdendam dengan dia, dengan sesama Islam tadi. Kita kata benda tu harus pula kita bersifat dengan dendam, nak balas dendam dan sebagainya. Sedangkan benda tu benda yang haram, kita kata harus pula. Dan kelima, meringankan syariat, mempermudahkan syariat agama Allah Ta'ala. Tak boleh ada hot video, ada kecek solat, bermudah-mudah dengan cakapan berkenaan solat, tak perlu dan sebagainya. Tak boleh. Tak boleh kita nak marah pada orang ke apa, tak boleh kita nak menggunakan agama. Perkataan agama itu sangat-sangat perlu kita jaga. Kerana itulah sangat dekat antara kufur dan Islam. Dan keenam, tiada takut akan gugur imannya. Tak ada rasa bimbang apa. Orang kata kena belajar bab iman ni. Kita ni akhir-akhir zaman ni, hampir pada akhir zaman ni, bimbang kalau terkena fitnah dajjal dan sebagainya. Dia tak ada rasa apa. Dia kata tak ada apa, tak mengapalah. Iman tak iman tu asal gaji masuk bulan-bulan saja. Ini bahaya. Bahaya sangat-sangat. Dan ketujuh, menyerupai perbuatan kafir. Dia buat serupa dengan perangai kafir. Dan kedelapan, putus asa daripada rahmat Allah. Tu dia sebut dah tadi. Dan kesembilan, memakai pakaian kafir. Seperti talilihi. Wallahu a'lam lah ni. Disebut dalam kitab yang lain, masalah tu mubtadi ke. Kitab yang nipis tu pun ia sebut benda ni juga. Memakai pakaian kafir. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi iyalah, ya ada peringkat jugalah. Ada siapa haram, ada siapa kupu, ada haram saja.
Seperti memakaikan tali leher. Maksudnya pemakaian kita tu kita nak ikut kepada satu pakaian yang dimasyhurkan dengan pakaian itu pakaian bagi orang kafir. Adapun kalau satu pakaian yang mana tidak dimasyhurkan pakaian itu dengan pakaian kafir, itu tak mengapalah. Mungkin saja pada waktu zaman dulu ni pemakaian dengan tali leher atau mungkin ada lambai salib dan sebagainya yang mana makruf dengan pakaian itu pakai orang kafir, itu nak membahayakan bagi iman, nak membinasakan bagi iman. Dan cepiau, cepiau ni topi lah, topi. Topi yang dikhususkan bagi orang kafir. Kalau sekarang agak kita duk pakai topi biasa ni pun setengah guru tak izin juga. Sebab dia kata masih lagi menyerupai, tapi ada setengah kata itu bukan topi yang menyerupai bagi orang kafir. Topi yang menyerupai orang kafir itu seperti mana pemakaian topi bagi orang Yahudi. Tak apalah, pendek katanya jangan kita berpakai pakaian yang mana dikhaskan bagi kafir. Itu di sini naknya. Kalau pakaian tu contoh pakaian paderi ke, pakaian orang-orang ahli majusi ke apa semua, tak boleh. Kita berpakai dengan pakaian yang dikhususkan, yang mana makruf pakaian itu pakaian orang kafir. Tak boleh. Kerana dia nak akan membinasakan bagi iman. Ke-10 memutuskan, jadi seeloknya kita pakai cara Islam lah. Kalau tak sih nak pakai cara Islam pun, pakai yang biasa yang tak menonjolkan sangat, dengan kemiripan kita dengan orang kafir. Tapi yang asasnya tutup aurat itu yang asas yang paling penting. Kemudian usahakan kita ni jangan ada mirip-mirip dengan cara pemakaian orang kafir, boje orang kafir, boje rambut, dan sebagainya. Kalau boleh kita jauhi, sebab bimbangnya apa? Bimbang takut-takut termasuk pada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum atau kama qala sallallahu. Siapa dia yang mana menyerupai pada satu kaum, maka mereka itu tergolong pada kaum tersebut. Bimbang terhadap benda tu kita elakkan daripada awal. Jadi kalau kita tengok sirah Nabi SAW, Nabi ni sangat tak suka menyerupai orang kafir. Kalau orang kafir berbojek gitu, cara rambut, Nabi akan buat cara lagu lain. Cara orang kafir pakai begitu, Nabi akan menyalahi cara orang kafir. Kalau orang kafir tu, ahli kitab sana puasa pada hari Asyura, Nabi akan usaha untuk puasa juga Tasu'a, tidak hanya semata-mata Asyura. Itu kenapa? Kerana Nabi tak suka bila menyamai dengan mereka tadi. Dan ke-10 memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat serta meringan-ringankan pada hatinya masalah tidak menghadap pada kiblat. Jadi hari ini kita baca sekat tu saja. InsyaAllah esok kita tengoklah, mungkin kita baca banyak sikit ke. InsyaAllah kita sambung pula pada petang esok. Ila angqal faslum, pada menyatakan Islam. Selesai pada bab iman, masuk pada nyatakan Islam. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlisin, waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.